Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we'll start with our next topic. Next subtopic, factorization. Okay, for factorization saya dah berikan beberapa video last week, tapi kita akan just buat review. Okay, katakan we look at beberapa soalan ya. Okay, katakan B squared minus 1. Okay, dekat sini awak tahu B squared minus 1 ini adalah perfect squared. Yang ini pun ada perfect squared ataupun nombor kuasa 2 sempurna. Bila ada dua nombor kuasa 2 sempurna, maksudnya kita kena ada dua bracket. Okay, kita kena ada dua bracket. Macam mana kita dapat B kuasa 2? B kuasa 2 adalah B darab B. Okay, macam mana dapat 1? So, we have 1, 1. Macam mana pula tanda negatif sini? So, negatif 1, negatif 1, positif. So, ini jawapan dia. B minus 1, B plus 1. Ini adalah factorize. Okay, maksudnya awak keluarkan balik. Okay, yang kedua, we have 9m squared minus 100. Okay. 9 dan 100 adalah kuasa 2 sempurna. Bila kedua-duanya melibatkan kuasa 2 sempurna, macam biasa kita letakkan sebagai dua bracket. Okay, macam mana kita dapat 9? So, kita dapat 3 darab 3. M squared awak dapat daripada M dan M. Okay, macam mana dapat 100? 100 kita dapat daripada 10 and 10. Okay, settle. Sekarang negatif. Negatif we get from 1 negative, 1 positive. So, the answer is 3m minus 10, 3m plus 10. Okay, katakan saya bagi beberapa contoh. Okay, katakan saya ada 4m squared minus 16 p squared. Okay, 4m squared adalah perfect squared ataupun kuasa 2 sempurna. 16p kuasa 2 pun kuasa 2 sempurna. So, kita ada dua bracket. Okay, macam biasa kita dua bracket. Macam mana awak dapat 4? 2. Macam mana dapat m squared? M. Okay, macam mana dapat 16? 16 awak dapat daripada 4p. This one pun 4p. Saya ringkaskan ya. Macam mana dapat negatif? 1 positif, 1 negatif. Okay, untuk positif negatif tak kisah yang mana dulu. You can write it as positive first, negative previous one, ataupun sebaliknya. As long as 1 is positive, 1 is negative. Okay, let's say I have here 13 p squared minus 144 m squared. Okay, dua-duanya perfect squared tak? Okay, so perfect squared. 36 you get from 6 p squared. So pp, kita tak payah tanya. 144, 12m. And this one pun 12m. So 1 negative, 1 positive. So ini jawapan dia. Okay, jadi yang ini hanya, this one is the workings for A and B. So saya tambahkan lagi dua soalan. Okay, sekarang kita tengok pula. Okay, saya padam dulu. Okay, ini semua saya padam. Okay, untuk memudahkan awak, kita padam dulu and then kita buat for C and D. Okay, C and D ni quite confusing sebabnya dia bukan perfect squared. So, that means awak memerlukan lebih kerja. Okay, saya gunakan pen merah supaya senang awak tengok. Okay, katakan saya bagi. Okay, kita tengok balik contoh untuk C kita ni. 3 y kuasa 2 tolak 147. Okey. Ada tak unknown yang serupa? Tak ada. Sini just y squared. Okey, 3 and 47. That means kedua-dua boleh dibahagi dengan 3. So, you get 3. Okey, ini kurungan y squared minus. Okey, 47 ni awak divide by 3, awak akan dapat 49. Okey, 3 ni masih kat luar. Sekarang, kalau awak tengok, okay, saya buatkan dalam pen kuning. Okay, yang ini. Ni. Sama tak dengan case kita tadi? Okay, sama kan? Kita ada perfect squared. So, bila ada perfect squared, that means ada berapa bracket? That means kita ada dua bracket. Okay, awak bracket besar sikit pun tak apa. Okay, how did you get y squared? Y. How did you get 49? 7. How did you get negative?
one positive, one negative. Ni jawapan dia. That means for this kind of questions, awak kena ada dua workings. Awak bahagikan dulu HCF ataupun FSCB, faktor sempurna terbesar, dapatkan di dalam kurungan ni. Okay, and then baru awak prosedurkan. Okay, kita tengok lagi contoh dia. Let's say here 5k squared minus dengan 80. Okay, so kita keluarkan berapa? Okay, bagus. Kita keluarkan 5k squared minus this one. Saya dapat 16. Okay, sekarang nampak tak apa yang sama dengan case tadi? Okay, kita ada ni kan? Okay, this one adalah perfect square. Okay, bila awak tulis balik, jangan lupa 5 tu. Jangan lupa tulis. Okay, 5. Mesti ada ya, kalau tak ada salah. Okay, K, and then 16 awak dapat daripada 4. 4 adik kat negatif, 1 negatif, 1 positif. Itu jawapan dia. Boleh? Okay, kita buat lagi beberapa. Okay, let's say saya ada 2x squared. Okay, minus by 50. Okay, kita keluarkan apa? Kita keluarkan 2x squared minus 25. Okay, sekarang nampak tak? Okay, x squared here is a perfect square. 25 pun sama. So, x 25, you get 1, 5. This one negative, 1 positive, 1 negative. Okay, this one dah settle. Okay, kita kat saya ada lagi satu soalan. 12p kuasa 2. Okay, minus 75. Okay, yang ini. Okay, so dekat sini 12 dengan 75. 75 tak boleh bagi 12. So, kita cari dia punya HCF, highest common factor atau faktor sempurna terbesar, iaitu 3. So, 12 bagi 3 dapat 4. P kuasa 2 tolak 75 bagi 3, you get 25. Okay, this one the same. Nampak tak dekat sini? Okay, yang previous one tu semua saya gunakan koefisien dia kan, K kuasa 2, Y kuasa 2, X kuasa 2. Tapi dekat sini saya melibatkan nombor dan juga pun boleh ubah. Okay, masih sama. Okay, kita balik. Okay, first kita bawa turun dulu this one. Okay, 4P kuasa 2, kuasa 2 sempurna tak? Yes, we get it from 2P and 2P. 25, we get it from 5. So, 1 negative, 1 positif. Itu je jawapan dia. Boleh? Okay, kalau boleh, kita pergi pada the next one. Okay, this one susah sikit. I need to concentrate on it. Okay, the next one. Sekejap. Okay. Okay, soalan saya kena tulis sebab soalan dia tak ada pada saya. Okay, let's say I have here KPQ plus QR plus PS plus RS. Okay, yang ini kita tak ada nombor, kita ada huruf saja. Okay, tapi huruf ni awak boleh buat pada yang sama. Okay, let's say sini kita ada P, kita ada P. Kita ada Q, kita ada Q. Kita ada S, kita ada S. So, kita ada pilihan. Either awak nak gabungkan P dulu, P dengan P. Okay, kemudian sama ada kita nak gabung P dengan P ataupun Q and Q. Okay, so untuk memudahkan, saya nak gunakan P, Q dengan QR. Okay, di sini saya nak Q. Okay, saya buat sini. Okay, yang ini saya nak gabungkan sebagai satu. Okay, kemudian yang ini saya nak gabungkan sebagai satu. Okay, so agak-agaknya apa yang di depan? Okay, so we have PQ plus QR. Kita buat bracket ya. Okay, and then this one we have plus. Sorry. Okay, this one mana eraser saya? Okay, saya padam dulu. Tak nak awak confuse. Okay, plus PS plus RS. Okay, sorry tulisan saya ni sikit. Okay, PQ dengan QR yang mana sama? We have Q kan? Okay, kita keluarkan Q. Apa yang tinggal? P plus R. Nampak? This one P
PQ, QR. Saya keluarkan Q sebab Q sama. So yang tinggal adalah P plus R plus. Okey, dekat sini yang sama mana apa? Okey, sama is S. So yang tinggal P plus R. Okey. So di sini kalau awak tengok tadi semua sama ke tak sama? Okay, this one is the same, right? Okay, so when it is the same, then we can combine it. Okay, kita tuliskan dulu tu. P plus R. Sekali cukup. Tak perlu 2 kali. You need to read twice. Okay, just write it once. And then the balance Q plus S masukkan dalam another bracket. Okay, so daripada satu bracket, this one kita bawa turun ke sini. The balance Q plus S kita masukkan dalam satu bracket. So ini cara dia. Boleh? Okay, saya tunjuk yang kedua pula. Yang kedua, let's say I have here okay, DE minus D squared plus 4E minus 4D. Okay, this one minus ya. Kejap saya padam. I'll just make it clear. Okay, alamak, eraser saya terkeluar lah pula. Okay, so eraser. This eraser, so I just write it back. Okay, minus. Okay, dekat sini. Kita tengok balik mana yang sama. Okay, so this one, saya nak keluarkan D. Nampak tak? Okay, saya nak keluarkan D. This one, agak-agaknya saya nak keluarkan apa? Okay, good. So, I'm going to take out 4 as the factorize. Okay. So, kita buat macam biasa. This one D squared, maksudnya ada 2D. So, saya keluarkan dah 1. So, kita ada satu lagi D. Nampak tak? D saya keluarkan, the balance E. D squared maksudnya 2D. Saya keluarkan 1D. So, we have another one. Okay, this one plus. Kita keluarkan apa? Okay, we take out 4. Yang tinggal E minus D. Okay, kita tengok balik. This one sama tak? Sama kan? Okay, sama, no problem. So, we just write it back. Okay. E minus D. Balance, awak tulis dekat bawah. Okay, so you can just write it as E minus D times durasi. Atau awak boleh tulis D plus 4 dulu. So, dua-dua diterima. Okay, dua-dua jawapan diterima. Tak ada masalah. Okay, this one is settled. Okay, saya bagi last one. Okay, last ni susah sikit. Okay, tapi apa-apa pun saya nak cuba fahamkan. Okay, yang ini soalan dia. Okay, katakan saya ada AB tolak BC tambah AD tolak CD. Okay, kalau tengok yang tadi, okay, this one. Okay, semua melibatkan tolak kan? Tambah. Okay, ini ada dua tolak, tapi kita boleh sekalikan. Okay, kita tengok perbezaan yang ini. Okay, di sini kita ada AB tolak BC tambah AD tolak CD. Okay, katakan saya nak kumpulkan. Okay, dekat sini ya. Saya nak kumpulkan AB. Okay, kita ada A. Ini ada A. Okay, A dengan A. Kemudian saya nak kumpulkan C dengan C. Nampak tak sini? Okay. Okay, this one. Okay. Alamak, dia buat hal pula. Okay, so this one. Saya nak kumpulkan A sini dengan A. Okay, saya nak gunakan A dulu. Okay, so A dengan A. Okay, so saya kumpulkan. Saya tulis kat sini. Okay, AB tambah AD. Kenapa tambah seperti sini? So, yang ni balance kita tulis balik. Minus BC minus CD. Okay, nampak? Okay, dekat sini kan? AB dengan AD. Saya nak keluarkan this one. Okay, and then highlighter. Okay, katakan saya guna hijau pula ya. Okay, yang ini. Nampak tak? Okay, so this one. Okay. Sekarang, katakan saya tulis sini. So, this one saya take out A macam biasalah. Okay, kita ada B plus D. Okay, and then minus. Okay, minus. Kita keluarkan C. Okay, B tolak D.
Okey, sekarang okey, saya guna highlighter, kita tukar color dia. Highlighter, saya tak nak ni, saya guna color yang mana. Okey, kita tengok yang ni pula, color ni. Okey, kalau tengok dekat sini, di sini tambah, tapi dekat sini tolak. Okey, so perbezaan dia macam mana nak buat? Okey, kita tengok balik dekat atas. Negative BC, negative CD. Okay, this one times. Negative, positive, kita dah balik negative. Okay, then it is right. Negative, negative, kita dapat positif. Tapi di sini sebenarnya kita nakkan negatif. So, kita nak buat macam mana? Jadi, dalam case ini, instead of negative, awak jadikan dia positif. Okay, so part sini ya, yang saya katakan tadi. Instead of negative, okay, sebab tadi mula-mula kita buat negatif. Okay, saya padam balik. Ini saya tunjuk balik. Okay, this one sebenarnya dia adalah negatif tadi. Okay, and then saya dah highlight tadi. Negatif, negatif, dia akan jadi positif. Okay, di sini positif. Sedangkan dia nak negatif. So, instead of jadikan dia positif, nak jadikan dia negatif. Instead of negatif, awak kena jadikan dia tambah. Okay, sekarang sama tak? Okay, bila dah sama, kita buat macam biasa. So, we just bring it down here. P plus D. Yang tinggal, put it in one bracket. So, we have A minus C. So, the answer is P plus D bracket A minus C. Okay, boleh this one? Okay. And then this one, kita ada beberapa lagi. Okay, saya cuba cari satu lagi soalan. Okay, we do it another way. Okay, saya cuba sekejap ya, saya tengok balik soalan. Okay, katakan this one WY, okay, minus 3WZ plus 6XZ minus 2XY. Okay, boleh ke tulisan saya? WY minus 3WZ minus 3WZ plus 6XZ minus 2XY. Okay, dekat sini. Okay, kita tukar marker pen. Okay, where is my marker pen? Okay, so this one awak nak ambil yang mana? Okay, katakan saya nak ambil terus. Boleh kan this one? Okay, that means kita remove apa? Okay, kita keluarkan W. Okay, so saya keluarkan W. Saya keluarkan W. We have Y minus 3Z. Okay, good. And then kita buat plus. Okay, kita guna this one pula. Okay, so awak nak keluarkan apa? Okay, kita keluarkan X. Okay, saya keluarkan X. X, tapi kita ada 6, kita ada 2. So, saya boleh keluarkan 2X. Sebab HCF-nya adalah this one kan? Okay, so we have here 2X. Saya dapat 3Z minus Y. Okay, dan berkurut-kurut dah gitu dah. Apa pasal lain? 1Y tolak 3Z. 3Z tolak Y. Okay, tak apa. Kita buat pelan-pelan. Okay. Tengok balik ya, saya tukar. Okay, saya tukar warna lah. Instead of this one, saya gunakan yang ini. Okay. Okay, nampak tak this one? This one dah lain. Dia dah terbalik. 3Z tolak Y. This one. Okay, so for this one. Okay. Kita tengok balik. WY minus 3WZ. Okay, this one positive, this one positive, negative, negative 2XY. Okay, di sini instead of 3Z tolak Y, okay, saya nak terbalikkan dia. Okay, saya nak jadikan dia sebagai Y tolak 3Z. Okay, saya maintain balik this one. Plus 2X. Saya buat sini. Okay, Y tolak 3Z.
Kita tengok. Betul tak? Okay. YW. Okay. So, ini okay, tak ada masalah. YW negative 3YZ. But for this one, kita tengok balik. Positive. Okay. Positive 2XY. Positive, negative 6XZ. Okay, this one. Compare dengan this one. Okay, sama atau berbeza? Beza kan? This one positif dekat depan 6, tapi ni negatif. Ni macam mana nak buat? Okay, bila step macam ni, ini okay. Sama. Okay, Y tolak 3Z. Okay, and then kita ada 2X, Y minus 3Z. Sama macam case tadi. Kita nak jadikan this one positif. So, ini negatif. Negatif times apa dapat positif? So, this one must be negatif. Okay. Negatif, positif dapat balik tak this one? So, kita dapat. Okay. Negatif dapat tak balik this one? Okay. So, sekarang kalau awak perhatikan balik, kita punya this one dah sama. Okay. Y tolak 3Z. Okay. Apa yang berubah? Yang berubah adalah simbol. Nampak tak? This one positif. This one is negative. That means simbol awak kena tukar. So the final answer is, okay, this one dah settle. Y minus 3Z. Okay, so we have here Y minus 3Z. Okay, this one. The other left, awak buat in one bracket. So we have here Y minus 2x. Okay, these two yang susah sikit, tapi tak apa, awak just cuba dulu. Okay, sekarang time tutorial. So you just look at the examples that I give here. Okay, and then kalau tak faham, awak boleh just tanya saya. Then for the other half an hour lagi, saya akan berikan awak a few exercises. Make sure you do it during your maths period. Okay, kalau tidak nanti sampai ke sudah saya tak dapat. Okay, especially for 2B banyak yang saya tak dapat. 2A pun ramai yang tenggelam terus. Alicia, Aimi, Imelda and the gang, Kam langsung. Kam, okay, yang maintain Kam, Tan, Mira, Amani, then a few je. Yang lain langsung saya tak dapat buku, and the next week saya akan kutip buku awak. So, tolong pastikan awak buat kerja awak, sebab next week saya akan kumpulkan, saya akan hantar pada pengetua untuk pemantauan. Okay, so that's all for today. Okay, I'll see you in our next class. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.